بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencangnya bunyinya. Wal'adiyati dhabha, dan demi kuda perang, demi kuda yang apabila dia berlari maka dia mengeluarkan bunyi. Falmuriyati qadha, falmuriyat serta mencetuskan api daripada qadha. Qadha keluar api, terbit api daripada hak kaki kuda yang apabila dia berlari. Falmughirati subha, dan meluru menyerbu musuh mereka subha, pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga debu-debu pun berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, dan sehingga apabila mereka itu berada di tengah-tengah jam'a, berada di tengah-tengah musuh. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana surah-surah sebelum ini, Allah bersumpah dengan sesuatu. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu makhluknya itu, maka dah pasti ada kelebihan dengan apa yang Allah Ta'ala sumpah itu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari, maka matahari itu ada kelebihannya. Dan jika Allah bersumpah dengan bulan, maka bulan ada fadlun, ada kelebihan dia. Jika Allah bersumpah dengan kuda, maka kuda itu ada kelebihan. Jika Allah bersumpah dengan apa sahaja makhluk-makhluknya, maka sudah pasti semua makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya itu pasti ada kelebihan, pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak sampaikan kepada kita. Dalam surah Al-Adiyat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan 5 ayat yang pertama itu dengan sumpahannya. Al-Adiyati dhabha. Ulama ada pelbagai tafsiran. Tafsiran yang pertama sebagaimana yang kita sebutkan, wal adiyati dhabha,
demi kuda. Maka al-adiyat adalah merujuk kepada al-khayl, kuda. Di sana ada pandangan ulama yang bermaksud wal adiyati dhabha itu adalah al-ibil, unta. Ada juga pandangan yang ketiga wal adiyati dhabha, dan 5 ayat yang berikutnya itu menceritakan tentang ar-riyah, angin. Dan sebahagian ulama menyatakan umum yang dimaksudkan wal adiyati dhabha itu semua benda yang bergerak, mutaharrik, semua benda yang bergerak atas muka bumi Allah Ta'ala ini yang menghasilkan bunyi, sama ada kereta dan sebagainya, tairat, kapal terbang, semua benda yang bergerak yang mengeluarkan bunyi. Antara banyak-banyak tafsiran itu semua khilaf macam kita sebutkan di kalangan para ulama. Maka kalau dikata wal adiyati dhabha, maka pandangan yang lebih tepat itu adalah merujuk kepada kuda perang. Wal adiyati dhabha, dan demi kuda. Kuda kat sini merujuk kepada kuda perang. Dan apabila ayat itu bermula dengan wal adiyati dhabha diikuti dengan huruf fa, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naqa, fawasatna bihi jam'a. Maka menunjukkan bahawasanya ahdath, kejadian yang diceritakan dalam 5 ayat itu adalah mutatalian, adalah berturut-turut, dan demi kuda perang yang mengeluarkan bunyinya. Falmuriyati qadha, maka apabila kuda perang ini berlari dan sebagainya, maka kakinya yang dibubuh pada kebiasaan yang dibubuh ladang, maka apabila dia mengetuk atas batu-batu, batuan-batuan, maka dia mengeluarkan qadhan, percikan api. Kemudian falmughirati subha, berikutnya menggempur musuh pada waktu subuh dengan kuda-kuda perang itu. Maka Nabi, pada kebiasaan Nabi apabila nak berperang adalah waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, dan apabila kuda itu mula berlari, apabila kakinya itu memukul tanah, maka berterbanganlah debu-debu, fawasatna bihi jam'a, maka sehingga membawa mereka itu ke tengah-tengah musuh. Maka menceritakan tentang keadaan perang, menceritakan tentang kuda perang dalam situasi perang. Kuda itu faras, orang yang naik kuda itu dipanggil faris. Maka kuda ni Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita. Khas kuda ni melambangkan kekuatan, dan kuda ini juga kecantikan, dan kuda ini Allah Ta'ala jadikan untuk perang. Di sana ada pandangan yang menyatakan unta, wal adiyati dhabha, dan yang dimaksudkan di situ adalah ketika mana orang-orang yang al-hajij, orang-orang yang melaksanakan haji, maka mereka ini naik unta. Dan apabila mereka sampai di Arafah, kemudian di Muzdalifah dan menuju ke Mina, wal adiyati dhabha, itu puak-puak yang sedang melaksanakan haji, mereka naik unta. Kemudian fal muriyati qadha, sampai dekat Muzdalifah, sampai Arafah Muzdalifah, mereka menyalakan api. Mereka menyalakan api pada waktu malam hari, untuk tujuan nak terang, untuk tujuan nak memanaskan badan. Fal mughirati subha, dan apabila mereka mula berpindah dari Muzdalifah itu pada waktu subuh, waktu pagi, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Jam'a itu salah satu nama tempat Muzdalifah, nama Muzdalifah. Sebagian para ulama menyatakan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, angin ar-riyah,
angin. Maka apabila angin itu bertiup kencang menghasilkan bunyi. Wal adiyat dhabha. Maka apabila angin bertiup kencang dia bunyi. Fal muriyati qadha. Apabila angin itu kencang dan meniup batu-batu, batu-batu belaga antara satu sama lain, mengeluarkan api. Fal mughirati subha. Dan angin pada waktu subuh, kita sebut tadi. Kalau merujuk kepada peperangan macam kita sebut, Nabi SAW sunnahnya pada kebiasaannya adalah berperang pada waktu subuh. Di situ datang hadis nusirtu bis sabah, aku ditolong dengan angin sabah. Angin sabah adalah angin yang bertiup pada waktu subuh, waktu pagi. Dan apabila Nabi SAW adalah hadis yang sahih, hadis Bukhari, nusirtu bis sabah, aku ditolong oleh Allah dengan angin as-sabah. Apabila peperangan pada waktu pagi subuh, maka Allah mengutuskan angin yang dipanggil as-sabah. Jadi angin ini menguatkan Islam, menguatkan tentera-tentera Islam. Dan aku ditolong dengan angin itu. Maka Nabi SAW juga pada kebiasaannya berperang pada waktu subuh, kerana pada waktu subuh itu mereka akan melihat tempat itu adakah mereka dengar bunyi azan ke tak. Jika mereka tidak mendengar bunyi azan, maka perang. Jika tiba-tiba ada bunyi azan, maka tak jadi perang. Maka wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Sebagian ulama menyatakan ayat ini madaniyah dan berdasarkan kepada sebab nuzul ayat. Maka dalam sebahagian riwayat, apabila Nabi SAW mengutuskan syariah, apabila Nabi mengutuskan tentera ataupun operasi ketenteraan, syariah ni adalah peperangan yang Nabi tak join. Maka Nabi utuskan syariah. Setelah berlalu beberapa masa, tak dengar khabar, tak sampai berita. Bila tak sampai berita, puak-puak munafik menyebarkan berita bahawasanya tentera-tentera berkuda yang diutuskan oleh Nabi berjumlah 100 orang itu mati belaka. Ni puak-puak munafik saja. Saya bawa cerita, tak dengar berita dan apa jadi kepada syariah ni, tak sampai perkhabaran. Maka mereka kata habis mati belaka dah. Maka turun ayat wal adiyati dhabha. Allah menceritakan tentang tentera-tentera yang diutuskan itu masih hidup. Wal adiyati dhabha, dan kuda-kuda perang yang dihantar dengan mengeluarkan bunyi. Fal muriyati qadha, apabila mereka berjalan dengan kuda-kudanya itu menghasilkan api. Wal mughira fal mughirati subha, dan mereka berperang pada waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Maka dengan demikian, maka Nabi mendapat perkhabaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang tentera yang diutuskannya itu sedang mara dalam medan perang. Maka Allah bersumpah dalam keadaan ini adalah keadaan perang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kuda. Dan apabila disebutkan wa'iddu lahum mastata'tum, hendaklah kamu menyediakan apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Kan, wa'iddu lahum mastata'tum bil quwwah wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat. Dan kuda-kuda perang ini adalah kuda-kuda yang ditrain. Kuda yang ditrain, bukan kuda biasa-biasa. Maka peperangan guna kuda. Jadi ini awal. Maka apabila Allah bersumpah dengan 5 ayat awal, maka Allah bersumpah dengan keadaan peperangan tu. Dan bila Allah bersumpah dengan keadaan perang ni, menunjukkan bahawasanya apa sahaja
bunyi, apa sahaja benda yang bergerak, apa sahaja yang berjalan dalam menuju peperangan fi sabilillah, maka semuanya ada kelebihan. Maka ketika mana kuda yang digunakan untuk perang dinaiki oleh prajurit-prajurit yang menjerit Allahu Akbar, apa-apa saja suara yang keluar dalam keadaan peperangan di jalan Allah, semuanya ada kelebihan. Semuanya ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila setelah Allah bersumpah dengan 5 keadaan cerita yang kita cerita, maka Allah kata innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya al-insan li rabbih, kepada Tuhannya itu lakanut. Maka lakanut itu, kalau orang Yaman menyatakan bahawasanya maksud lakanut itu adalah bermaksiat kepada Allah, al-asi. Innal insana li rabbih lakanut. Setelah Allah bersumpah dengan tadi kuda tadi, maka apa ceritanya? Maka ceritanya bahawasanya insan itu lakanut. Sesungguhnya insan ini kepada Tuhannya itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lakanut juga bermaksud semua perkara-perkara yang menunjukkan sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka setiap insan itu ataupun manusia itu kepada Tuhannya bermaksiat. Juga bermaksud lakanut itu tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insan tidak bersyukur kepada Allah, insan bermaksiat kepada Allah, insan tidak mau ikut walaupun nikmat yang telah Allah berikan banyak kepada dia, tapi dia kanut, lakanut. Lakanut itu juga bermaksud kalau tak dipukul tak jalan. Kalau kita naik kuda ke, naik unta ke, tak mau bergerak dia. Apa orang buat? Balun. Bila balun baru bergerak. Maksudnya kanun la yataharrak. Tak bergerak malaikat illa bid-darb. Malaikat dengan kena pukul. Kena pukul pada bergerak. Hak tu Ali dengar satu orang perempuan, dia tengok satu orang perempuan tengah bawa unta, dia tak mau jalan. Dia pun rotan. Kau ni kan unta ni kanut sungguh. Degi, tak nak bergerak. Kalau tak rotan tak bergerak. Manusia rupa itulah. Kalau tak jadi apa-apa, tak adanya nak balik kepada Allah. Kalau tak ada apa-apa ni, tak diingatnya tu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika la syahid. Dan dia itu menyaksikan benda itu. Dan dia itu menyaksikan perkara itu. Wa innahu ala dhalika la syahid. Maksudnya degi, bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala beri macam-macam nikmat, tidak juga mau beriman. Tapi dia nak doa ke Allah, dia nak Allah mustajab doanya. Dia itu sendiri tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaan orang yang meminta apabila dia berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa ayat selepas tu? Ujibu da'watad da'i idza da'an, ba'di falyastajibu li. Ada syarat dia. Ada syarat dia. Kalau nak Allah jawab doa kita, maka dia kena jawab dulu Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tak, kan? Kita tak. Perintah Allah tak nak buat. Allah suruh dia ni sekian, malah lambat jawabnya. Kita sendiri lambat jawab permintaan Allah. Bagaimana kita nak Allah cepat jawab permintaan kita? Maka itu manusia. Maka dia innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika la syahid. Dan dia itu menyaksikan benda itu, dan dia tahu bahawa dia itu degil.
dan dia itu kepada Tuhannya itu kanut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan dia itu kepada hartanya sangat-sangat suka. Manusia suka kepada hartanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dalam keadaan tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada di dalam kubur? Maka Allah cerita, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ni akhir nanti, oleh kerana kita bumi ini dipenuhi dengan kubur, dipenuhi dengan semua mayat-mayat, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya akhir nanti akan dibongkarkan, maka semua kita akan keluar balik daripada kubur. Wa husila ma fi sudur, maka pada ketika dia dibangkitkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam sudur mereka. Wa husila ma fi sudur, apa-apa yang mereka pendamkan, apa yang dalam hati yang orang tak nampak. Adakah dia itu bertemu dengan Allah dalam keadaan taat? Adakah dia itu bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbin salim? Maka apabila dibangkitkan daripada kubur-kuburnya, maka akan dilihat mereka ini, iaitu manusia-manusia ini, apa yang ada di dalam hati jantungnya. Maka sama ada dia itu taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla, ataupun dia itu orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok dalam surah Al-Zalzalah, pada hari itu kan, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu akan diceritakan apa khabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha, pada hari itu, iaitu hari kiamat esok, nanti hak bumi pun akan menceritakan apa khabar yang berlaku. Maka kena mengena pula dengan surah yang berikutnya, Al-Adiyat, apabila menceritakan apa yang berlaku di atas muka bumi, daripada hak yang kuda-kuda hak tadi dalam perang tadi tu. Maka apa yang diceritakan dalam surah Al-Zalzalah tadi tu, maka inilah dia yang diceritakan ni, apa yang berlaku di atas muka bumi ni. Maka semuanya akan diceritakan, dan pada hari akhirat besok yang akan bercakap itu tidak lagi mulut kita, maka yang akan bercakap itu anggota-anggota. Tangan bercakap, kaki bercakap, bumi bercakap, semua bercakap, melainkan mulut kita saja dikunci. Maka pada hari itu, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui. La khabir, halim, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak menutup keaiban kita, tak ada orang boleh berdua duduk sebelah menyebelah, tak ada. Jika Allah tidak menutup keaiban kita, Allah maha mengetahui. Dengan rahmat Allah, Allah tutup aib kita. Walau Allah mengetahui hamba-hambanya itu kanut, hamba-hambanya itu bermaksiat, hamba-hambanya itu tidak mau degil, hamba-hambanya itu tidak mau kembali kepadanya, maka Allah itu maha khabir, maha mengetahui. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup keaiban kita. Allah menutup keaiban kita. Dan jika Allah Subhanahu wa taala membuka keaiban kita, tak ada dua orang yang boleh duduk bersebelahan, kerana masing-masing mengetahui keaiban yang dibuat. Adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan maksiat kepada Allah, dia tutup untuk bagi peluang untuk kita balik dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita doa dalam 10 yang akhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Apa beza afu dengan keampunan yang selalu kita sebut? Rabbighfirli. Kalau afu, Allah Subhanahu wa taala memadamkan dosa-dosa yang kita buat, dan dosa-dosa yang dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi ada dalam buku. Itu masuk afu. Kalau Allah ighfir, kita doa Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah ampun, tetapi masih tercatat dalam kitab amalan.
masih tercatat dalam kitab amalan. Tapi bila al-afu, Allah maafkan. Bila maafkan maksudnya kata orang Melayu kosong-kosong. Tu kosong-kosong. Jadi apabila doa yang ditanya oleh Aisyah, bila apa benda yang dia nak baca, kalau sekiranya dia mengetahui malam itu al-qadar, malam al-qadar, maka Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, suka kepada memaafkan, maka maafkanlah aku. Maka kita mohon Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan ampun dosa-dosa kita itu dengan tidak ada lagi kesan dalam kitab amalan kita. Dan yang akhir, tinggal waktu yang berbaki daripada bulan Ramadan, mungkin 9 hari. Ini malam yang ke 20. Ini malam apa? 22. 22. Sama ada berbaki lagi berapa? 8 atau 7. Nah, depends lah kan. Maka waktu yang berbaki, maka hak ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-ibratu bi kamalin nihayat. Al-ibratu bi kamalin nihayat fajtahid. Maka hendaklah kamu berusaha. La binaqsil bidayat, la binaqsil bidayat. Al-ibrah itu diambil di akhirnya, kesempurnaan yang akhir sekali, dan tidak ditengok pada kekurangan permulaan. Ini rahmat Allah Ta'ala juga. Dan tentu di permulaan tak berapa nak kemah, dan tentu permulaannya itu tak berapa nak betul-betul sungguh-sungguh. Tapi tak apa, yang mana hak yang satu Ramadan dah sampai, hak yang 10 yang kedua masih lagi belum nak berapa nak elok, ada lagi waktu yang berbaki daripada yang akhir, maka hak tu dikata ibrah bi kamalin nihayat. Kalau di akhirnya ini sempurna dan terbaik, maka itu yang diambil kira, tidak dilihat kepada kekurangan di awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan waktu yang berbaki yang ada untuk kita memohonkan ampunan dan banyakkan ibadat, banyakkan doa. Apa-apa saja ibadat, apa-apa saja doa, maka doalah. Anggaplah setiap hari itu adalah Lailatul Qadri. Anggaplah setiap hari, setiap malam yang kita berbaki ini adalah Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Maka kalau kita sungguh-sungguh nak, insya-Allah Allah akan bagi. InsyaAllah Allah akan bagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.